Pertama kita kena lihat Nabi SAW juga pernah bercerai. Okey. Adakah Nabi tidak menjaga solat? Peristiwa itu Allah jadikan, berkehendakkan sedemikian supaya memberi tunjuk ajar bagaimana menguruskan wanita-wanita tertentu. Ustaz, tapi kenapa dia buat benda tak elok? Okey, itu semua persoalan yang bermain di minda masyarakat. Media pula suka tajuk tu. Media memang sensasi tu memang tugas dia. Sebab tu dia dipanggil media. Sampai apa? Pecah ovari. Ni perkataan-perkataan moden sekarang ni. Betul, memang perkataan moden. Dan wanita hilang malu. Nak cerai bila-bila je. Tak taat, nusyus, derhaka. Okey, aku buang. Banyak lagi perempuan solehah yang lain. Ilmu yang dia dapat ni, kadang-kadang dia dapat sekadar Google, Ustaz Google. Maklumat. Ya, betul. Itu dia tak mau belajar betul-betul lah. Kalau orang luar, orang masjid tahu, orang tak percaya, kata dia ada masalah. Mesti isteri dia ada masalah. Ya. Orang akan kata isteri tu ada masalah. Tak syukur. Betul. Apa ni isteri suami dah baik. Tetapi kita nak kata di sini, ilmu agama ini Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Podcastra. Kali ini tajuk yang hangat tentang penceraian, benda yang remeh-temeh. Kita dihidangkan tentang bercerai hari demi hari. Yang kahwin pun ramai juga, yang bercerai lagi ramai. Seolah-olahnya begitulah kan. Okey, so Ustazah, tadi kalau tuan sebut tentang tak jaga semayang, tak jaga aurat ke amalan, makan bulan puasa depan family, tu saya terkejut tu. Kira saya belum dengar lagi Ustazah. Tapi ni Ustazah, kita dah tengok juga ustaz dan ustazah bercerai. Pula kan, mudirah bercerai. Aduh, dua-dua jaga pusat tahfiz. Akhirnya bercerai. Anak pun terkesan sebagainya. So, kenapa Ustazah? Dia macam kontra pula. Semayang jaga dah, zikir dah banyak dah. So, macam mana Ustazah nampak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita kena lihat Nabi SAW juga pernah bercerai. Okey. Adakah Nabi tidak menjaga solat? Adakah Nabi tidak mendirikan solat? Adakah Nabi tidak tahu hukum hakam agama? Tidak. Nabi sebaik-baik, sempurnanya manusia. Dan ia contoh tauladan, suri tauladan terbaik untuk kita. Betul Ustaz kan? Yeah. Tapi peristiwa itu Allah jadikan, berkehendakkan sedemikian supaya memberi tunjuk ajar bagaimana menguruskan wanita-wanita tertentu dengan pelbagai karakter. Kan? Jadi penceraian itu dibolehkan. Bukan bermakna bila kita taat perintah Allah kita tidak boleh bercerai, tidak. Ada sisi-sisi tertentu kan, satu. Dan kemudian proses itu ada proses merujuk pula. Bagaimana proses isteri-isteri Nabi ni bertaubat. Kan? Lepas tu bagaimana Nabi merujuk, bagaimana Allah pula memerintahkan untuk rujuk, kerana ini wanita yang baik, wanita yang mulia, wanita yang menjaga diri. Subhanallah. Jadi nak diceritakan bercerai, kemudian rujuk kembali. Proses semua itu adalah proses, dan proses ini kalaulah satu orang yang beragama dan dia faham agama dia dan dia rujuk kembali, dia rujuk seperti mana Nabi rujuk. Dan isteri tadi bila berbaik semula, suami tadi bila berbaik semula tu, ada proses untuk baik itu. Bermakna kita membaiki diri sama-sama. Tidak boleh menjadi satu perkahwinan itu tidak boleh terjalin kembali kalau tidak baiki diri. Sama je. Bercerai bersama, tak bercerai bersama, so, tak ada nilai. Jadi Nabi tunjuk itu sebagai suri tauladan. Satu. Yang kedua, ya betul, kita lihat golongan agamawan lah kita panggil kan. Jaga solat dan sebagainya. Ini Ustaz, kenapa Ustaz pukul isteri? Aduh, itu payah jawab tu. Kan? Ustaz, tapi kenapa dia buat benda tak elok? Okey, itu semua persoalan yang bermain di minda masyarakat. Media pula suka tajuk tu. Media memang sensasi tu memang tugas dia. Sebab tu dia dipanggil media. Kalau tak dipanggil media kan. Jadi bila terjadi keadaan itu, Ustazah menasihatkan diri Ustazah dan kita semua supaya melihat setiap sisi manusia itu sama, walaupun kopiahnya tinggi ataupun serbannya tinggi dan sebagainya, kita lihat sama bahawa dia adalah manusia yang mempunyai hawa nafsu. Dia adalah manusia yang mempunyai keinginan, tabiat tertentu, cara fikir yang berbeza, budaya yang berbeza. Cuma yang mengikat dia adalah syariat. Dan bila ikat dengan agama ni, bila kata dia solat, tapi betul ke dia solat secara hakikinya?
Masya Itu hanya Allah saja yang boleh menilai. Kita lihat betul lah dia ulang-alik pergi masjid, dia imam dan sebagainya. Ni bukan memburukkan golongan agamawan, tidak ya. So saya nak bagi kita faham, jangan teruja, kenapa? Macam dia ustaz lah, ataupun nak kahwin tu nak dia sangat-sangat sebab bagus gitu kan. Itu ramai. Sampai apa? Pecah ovari. Ni perkataan-perkataan moden sekarang ni. Betul, memang perkataan moden, dan wanita hilang malu. Allah. Dan yang menyebut ni isteri-isteri orang juga. Jadi na'udzubillah tak boleh sebut perkataan-perkataan macam ni. Tak nak mengiyakan tu. Itu sakit bila kita macam Allahu Akbar, sedih, sakit, dan sama-sama mewakili wanita juga kan. Jadi kita nak kata lelaki tu gatal, bukan. Sama. Boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Jadi ustazah, dan satu perkara yang kita perlu tahu bahawa misalnya kita sebut pasal solat. Adakah solat itu secara hakiki? Jadi solat tu hanya dengan Allah Ta'ala, atau solat itu sekadar tabiat? Dan memang daripada kecil dia diajar solat, sampai besar betul dia solat, tapi tidak memaknai maksud solat. Sebab tu pewaris syurga Firdaus yang Allah sebutkan adalah mereka yang menjaga solat, mendirikan solat, menghidupkan solat itu. Jadi berapa kali Allah sebut dalam ayat tersebut tentang solat, bukan sekadar solat sahaja. Kualiti nilai dia di sisi Allah, ikhlas di situ, antara Allah dengan dia, itu satu. Dan yang kedua yang kita kena faham sangat-sangat di sini adalah, selain daripada jaga solat, dia juga perlu menjaga pandangan. Allah. Ada perintah-perintah lain kan. Kita bukan boleh solat je kalau tak puasa. Kita bukan boleh solat je kalau tak keluarkan zakat. Tidak. Jadi ada banyak perintah lain yang perlu dia jaga. Selain solat, adakah ustaz ni jaga pandangan? Adakah pecah amanah ataupun tidak? Contoh, saya banyak juga dapat kes kan, bila bina madrasah sama-sama ni, ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat kan. Sama keempat. Biasa, bukan semua ya, bukan semua, saya kata segelintir, tapi dia merosakkan nama agama kan. Ada isteri keempat, isteri pertama peranan dia gini, isteri kedua tenaga pengajar, isteri ketiga jaga akaun, isteri keempat memang macam tu kan, dalam madrasah yang sama. Lepas tu kalau dikembangkan madrasah, nanti ni isteri ni hantar kat sini, pada dasar ekonominya bagus, nampak cantik gitu kan, okeylah. Dan isteri-isteri pun rasa macam okey, boleh bekerjasama ni untuk agama dan sebagainya. Tapi bila sampai satu tahap, tiba-tiba dia akan jadi kenapa semua lepas kat aku, untuk ni ke aku berkahwin? Dia akan jadi timbul-timbul tu. Ada hak-hak isteri yang suami ni ambil, tanah isteri suami ambil. Sebab tu perceraian tu boleh berlaku. Dia bukan sekadar isu dia semayang atau tak semayang semata-mata. Ada benda-benda kecil kat situ yang yang Allahu Akbar, yang memang susah nak didedahkan, kecuali kalau kita berdepan dengan banyak pengalaman orang. Jadi kita tahu, lepas tu kita kata tanya, ustaz ni semayang tapi kenapa ambil harta isteri dia? Kita kata soalan macam tu kerana dia tidak faham hukum mengambil harta orang, harta isteri tanpa hak dia, bukan hak dia. Dia tak faham apa azab yang dia akan diterima nanti di akhirat. Dia belajar satu benda part ni, okey dah sudah selesai, lengkap. Dan bila kita pakai dengan pakaian solat ni ustaz, kita juga membawa nilai dalam diri ni, sama ada kita riak ataupun tidak, takabur ataupun tidak, ujub ataupun tidak. Kan macam ustazah kita bagi ceramah dan sebagainya, kita kadang-kadang sampai kata kita lebih berilmu pada orang lain. Itu yang sebenarnya habis semua amal soleh kita, habis semua pahala kita. Jadi kat situ bila dia tahap dia rasa dia berkuasa, maka dia boleh gunakan isteri ni nak cerai bila-bila je. Tak taat, nusyus, derhaka, okey aku buang. Banyak lagi perempuan solehah yang lain. Itu katanya. Saya dapat ada kes yang isteri dia suka sangat tahajud. Suka Isterinya. Betul. Isteri ni suka sangat-sangat tahajud. Jadi memang tiap malam tahajud. Sampaikan ke tahap dia kalau nak tahajud je, dia akan panggil suami. Bang, saya nak bangun tahajud, bang izinkan. Sebab dia belajar bila nak tahajud minta izin. Bila nak baguslah tu. Bila nak solat, nak puasa sunat minta izin. Semua tu dia belajar untuk minta izin. Tapi bila keizinan tu tak kena cara. Jadi suami tidur dia panggil, bang nak solat tahajud bang, saya minta izin bang. Ya pergi. Lain kali suami, bang saya minta izin tiap malam. Ni dia cerita sini ustazah. Ustazah, suami saya jadi benci kat saya ustazah. Okey, jadi saya tarik handbrake sebelum bagi nasihat dulu. Saya pun terkejut juga. Nak kata, kenapa puan minta izin? Tapi tak kata lagi. Tapi sebab dia kata, Ustazah kita kan kena minta izin dengan suami Ustazah. Setiap benda Ustazah kan. Faham kat situ. Fahaman yang macam mana kita nak katakan, dia tersilap faham kat situ. Ustazah jawab kat dia macam mana? Okey, Ustazah tenang dulu. Tenang, pegang.
Bukan ada dulu. Ya Allah, ya Allah. Sabar. Okey. Lepas tu sebab dia dah kata, Ustazah, so kita kan sebagai isteri kena minta izin kan. Cakap, ya betul. So macam mana suami saya dah benci. Okey, tak payah minta dah izin kat dia. Kenapa Ustazah? Macam mana Ustazah? Sebab buat yang dia suka. Sekarang dia suka, dia kata pergi. Dia dah bagi tahu dah. Dah sekali Dia bagi dah sekali dah bagi tahu dah. Jadi bermakna dia dah izinkan dah sentiasa. Kecuali lah malam tu kita nampak gerak gaya dia lain, dia mungkin nak bersama dengan kita ke apa, kita mesti tahu tu isteri kita, suami kita. Jadi kita dah boleh baca, jadi tunaikan hak tu. Tapi kalau yang biasa-biasa tu, kita tahu amalan dan hidup dengan dia, memang insya-Allah dia tak akan marah kita. Dan dia nak tidur, jangan kacau dia tidur. Macam tu Ustazah. Solehah sangat jadi lain pula. Solehah sangat jadi lain. Ni cerita Ustaz tak beritahu. Solehah sangat tu jadi lain. Jadi bergaduhnya mereka ni sebab tiap-tiap malam dia kejut suami. Okay, Ustazah, sebelum saya makin confused. Complicated kan saya. Okay, sekarang ni nampak macam ada tengah ni, Ustazah. So tengah-tengah dia apa, Ustazah? Kalau tak sembahyang sangat, lagi dahsyat lah. Tak abaikan Allah. Ni dah jaga Allah tahajud setiap malam. Ya betul. Dia nak jadi juga ke situ. So Ustazah, dia punya kunci dia dah bersederhana. Okey. Bersederhana. Buat yang terbaik tapi bersederhana. Dan kena berilmu. Ya, saya setuju. Kunci dia ilmu. Kunci je ilmu. Sungguh. Kan? Sungguh. Yang tu kalau boleh saya nak tambah. Okey, Sila tuan. Apa ilmu yang dia dapat ni, kadang-kadang dia dapat sekadar Google, start Google. Itu maklumat namanya. Maklumat. Ya, itu dia tak mau belajar betul-betul lah. Okey. Masalah kefahaman, memang ada pasangan yang macam Ustazah cerita tadi kan, tahajud tak tinggal, bercerai juga. Tetapi kalau kita lihat kepada agama ini, dia bersifat syumun, menyeluruh. Cantik poin ni, cantik. Kalau kita tinggal sebahagian, kita buat sebahagian, tak boleh. Kita ambil hak mana kita nak buat dia. Semayang, saya ada jumpa kes kaki masjid. Suami ni kaki masjid. Cerita ni nak dengar ni. Jemaah 5 waktu tak tinggal. Subuh, Zuhur, Asar. Ya. Okey. Iktikaf duduk masjid lah. Kalau kata bulan puasa ni, bini dia bagi tahu kat saya. Kira iktikaf ni, balik kadang-kadang buka puasa di masjid, sahur di masjid. Kan? Kalau mai amal ibadat ni. Tetapi apa agak-agak yang masalah dah ni? Bercerai juga ni, pasangan ni bercerai. Rumah lah. Kita buat kes dia. Dia ada masalah nafkah, dia tinggal. Kerja tak pi. Kerja ikut dan nak dia kerja akhirat tu. Dia kejar akhirat tadi, semayangnya apa semua ni kan, beres. Tetapi nafkah anak bini tinggal. Bini bekerja, bini bayar rumah. Bini bayar rumah, tanggung. Bini sara anak-anak mengaji. Yalah, nafkah asas-asas ni tak ada. Makan minum isteri tanggung. Jadi peranan si suami tadi kat mana? Jadi suami atas paper saja, atas kertas saja. Nikah. Kan? Itu kalau istilah ni, pandai buat anak tapi tak kasar kan dia. Yalah. Pandai buat anak tapi tak bertanggungjawab. Akhirnya pisah, Ustaz. Pisah. Daripada satu sudut kita nampak bagus daripada ni. Kalau orang luar, orang masjid tahu, orang tak percaya, kata dia ada masalah. Mesti isteri dia ada masalah. Ya. Orang akan kata isteri tu ada masalah. Tak syukur. Betul. Apa ni isteri suami dah baik. Tetapi kita nak kata di sini, ilmu agama ini dia perlu menyeluruh, kefahaman dia kena betul. Ilmu kefahaman agama ini mengaji rukun lah. Kalau kita kata rukun kan, kita ambil rukun Islam lah. Cacat satu, nak kata lagu mana? Cantik. Kan, kita ada rukun tadi, rukun Islam. Nak jadi orang Islam yang baik, kena cukup rukun ni. Bukan setakat mengucap saja. Kalau tengok di luar hari ni, pergi tanya, ada kan orang buat, dia buat survey kan, contoh sebagainya. Tiba-tiba dia jumpa orang, pergi Bukit Bintang sebagai contoh, pergi survey, cuba mengucap. Cuba tengok, jumpa siapa-siapa Islam ni, orang Islam lah, jangan tanya orang bukan Islam lah. Islam, silap-silap terbalik. So mengucap saja tak cukup, semayang saja tak cukup. Kena tengok puasa dia, kena tengok zakat dia. Ada orang, kita rajin dengar,
masalah ekonomi, masalah kewangan antara masalah terbesar punca masalah yang punca cerai ni kan, yang berlaku terutamanya di Lembah Kelang. Tekanan hidup macam-macam lah kan. Keluar pagi gelap, balik gelap. Duduk atas kereta tadi, kita main tadi di sini pun 2 jam lebih. Betul. Betul. Berjuang ni nak sampai kan. So jadi insya-Allah. Jadi itu faktor-faktor juga. Tapi nak berbalik kepada cerita, kata ada pasangan yang kita jumpa, saya boleh kongsikan, kaya raya, bercerai juga. Kaya raya. Sangat kaya. Masya-Allah lah kaya ni. Saya nak, kalau saya boleh pun bagi contoh, dia boleh beli rumah 2-3 juta cash. Aduh. Kaya ke tidak? Banyak. Tak nak sebut kaya pun. Kaya lah. Lebih kan? lagi. So jadi waktu dia ni cerita sikit lah. Dia kata kahwin sebab dia dah mampu nak kahwin lain. Okey, daripada sudut kewangan tak boleh, tak ada masalah. Tetapi tambah dah kahwin seorang tambah lagi. Okey, sebab mampulah katanya. Ada dalam keadaan yang kita jumpa, duit dia tidak lagi berharga untuk selamatkan rumah tangga. Ada kes yang kita jumpa, pasangan ni duit dia tidak ada nilai kepada isteri lagi. Bercerai akhirnya. Waktu tu apa yang menjadi pertimbangan mereka ni? Kalau duit dah okey, settle, masalah lain lah. Masalah lain. Nafkah. Bukan nafkah, dia duit ada, dia bagi kredit kad, nak pakai banyak mana pakai saja. Tak ada masalah. Unlimited. Dia senang. Anak, cumanya dia berkait-kait nanti. Masalah keluarga, cerai-berai melibatkan lagi anak. Kalau kita tengok tadi yang saya sebut 3 awal tadi, sumber rezeki. Bila kita cek, okey, duit bawah meja, duit rasuah, jalan, duit tepi, duit kopi, nak sebut duit apa lagi, semua masuk dalam rumah. Duit take off semua. Dan sekarang ada ni judi online. Ya, benar. Itu pun ada kes. Saya ada kes judi online melibatkan sangat bahaya. Dia main telefon je sangat ni. serius. Dalam handphone ni, okey, sekarang ni orang main judi tak pergi lagi dah tikam debut kedai, dah kedai-kedai merah kuning kedai tu. Okay. Kan kedai nombor ekor tu. Tak pergi dah, dalam handphone memang ada. Dia masalah judi, masalah drugs, dadah. Betul. Dia naik sekali tu kan. Ya, betul Ustazah. Naik sekali maksud Ustaz? Dia kalau judi tu insya-Allah dia ambil dadah. Selalunya gitu. Dia berpasangan. Berpasangan. Ya. Orang yang memang macam tu. Nak bagi hilang stres kot. Allah. Kita ada anak, kita ada kes jumpa. Waliyazubillah. Jadi kepada keluarga tak menjadi. Ada di luar sana, ada ramai orang-orang yang ternama. Okey, ini satu kisah menarik. Kalau boleh ambil pengajaran, saya nak kongsi di dalam hari ni. Orang yang sangat terkenal, Masya Allah, tak boleh sebut tahun ni. Duit kaya raya berada di dalam Lembah Kelang ni. Anaknya tak menjadi, terlibat dengan dadah. Bukan sangat terlibat dengan dadah, dah terlibat dengan perzinaan. Setelah berlaku semua tadi, nak tutup, yang malang sekali nak tutup, nak jaga nama baik, maruah lah kan, orang-orang besar-besar ni nak jaga nama, nak tutup. Apa yang berlaku, kisah ni saya nak kena kongsi sebab sebagai satu pengajaran. Saya ingat dia cuba menutup bangkai. Dia menutup, dia ibarat bangkai kan, menutup bangkai. Ni perkahwinan diatur, perkahwinan. Perkahwinan ini diatur oleh keluarga. Dia pergi ke Thailand, ambil surat nikah berlaku 2 kali. 2 kali nikah. Pernah dengar tak orang nikah 2 kali? Ada kan, memang ada. Tapi yang ni ceritanya lain. Dia pergi ke Thailand, ambil surat backdated, semata-mata untuk tutup aib
dah mengandung ni. Dah berlaku hubungan zina tadi, anak tadi dah ada dalam perut nak tutup. Jadi nak tutup malu keluarga. Jadi pergilah menikah. Nikahlah pasangan ni. Anak yang dalam kandungan itu adalah anak tak sah taraf. Betul? Kan? Hasil zina. Sebelum nikah kan? Bukan daripada akad nikah yang sah. Asas ini basic, orang tahu. Jadi lahirlah semua. Tutup. Nikah sekali lagi di Malaysia. Apabila nikah lagi sekali di Malaysia, buat majlis macam biasa. Tutuplah keluarga tahu cerita ni. Tetapi perancangan manusia ni tak boleh ditutup dengan perancangan Allah. Allah susun. Okey, nak jadi cerita, selepas pernikahan, anak lahir seorang, nikah, anak kedua, anak ketiga, ada 2-3 orang anak. Lepas tu anak ni pun diusahakan binkan kepada bapa. Untuk menutup ni memang perancangan, memang dirancang dengan sebegitu rupa. Jadi bila berlaku macam tu, kesan meninggallah orang kata bapa dia ni, yang tokoh tu lah, yang seorang tu lah meninggal. Setelah meninggal bapa dia meninggal, mak dia pun meninggal. Okey. Jadi agak-agak timbul isu apa? Timbul isu harta pusaka. Ya. Tadi kan kata orang kaya ni, orang kaya. Banyaklah. Kan? Dia berkait-kait tau, berkait-kait. Pusaka, nasab. Bila dia jumpa kita tengok kes ni, kita nasihatkan untuk dia betulkan semua walaupun payah. Payah dan rumit. Sebab kes dah lama selesai. Disahkan nikah tadi, sah, mahkamah pun sahkanlah. Mahkamah ni putuskan berdasarkan apa yang diberitahu. Kalau tipu, mahkamah tipu. Mahkamah putuskan. Memang dirancang. Jadi bila cerita ni dah sampai dekat kita nasihatkan untuk dia betulkan semula. Sebab kita duk fikir kesian kepada si mati. Saya punya dalam hati saya dua apa? Okey, tadi cerita meninggal 2 orang dah kan? Nak jadi cerita muda lagi ni, pasangan ni Allah panggil balik si suami. Suami meninggal. Anak kepada berturut tadi tu, back to back. Allah. Meninggal bapa, meninggal mak, anak meninggal. Anak yang isu tadi lah. Kan? Habislah. Nak faraid, nak harta apa semua ni. Kan? So bila kita nasihat benda yang betul supaya diperbetulkan, walaupun rumit. Payah benda lama, 5-6 tahun dah nikah tu dah apa beres macam tak ada apa. Tapi dia melibatkan, jangan lupa di sini, kalau daripada perkahwinan tadi kesan dia timbul isu nasab. Anak tadi tak dinasab. Okey, nak cerita yang ni, adik dia 2 orang perempuan. Dia ada 3 orang anak ni. Seorang anak lelaki. Tentu sekali lah bila besar nanti besok akan menjadi wali kepada adik-adik dia. Betul. Kan? Bila adik ni, susunan wali tadi akan turun kepada siapa? Adik-beradik lelaki bila bapak tak ada. Betul. Kan? Bapak dah meninggal. Datuk pun dah meninggal. Kan? Susunan wali. Habis susunan. Jadi kita cerita kepada dia, adik dia ni, adik kepada klien kita lah. Ni apa nama, untuk dia dibetulkan nasab, ahli keluarga. Panjang cerita. Panjang, memang panjang. Memang masalah ni mungkin 20 tahun tak selesai. Ni panjang lah. Saya pun, kita bawa kes ni pun bertahun dah untuk selesai. Untuk bayangkanlah isu harta pusaka yang banyak nak ni. Kalau tak diperbetulkan tadi semua, isu perwalian, isu nasab, isu harta, banyak cerita. Itu serius. Kalau Ustazah ada nasihat untuk, yalah, mana kita tahu yang mendengar ni pun sedang bergelumang dengan isu ni, apa Ustazah punya sikit sebelum kita close kita punya ni? Kalau secara peribadi memang banyak kes macam ni lah yang Ustazah dapat pun. Jadi macam yang tadi saya sebut tu lah, satu, kita berilmu. Yang kedua, kita tak boleh malu. Dah buat dosa tu, jangan kita tutup lagi dengan satu lagi dosa lain. Okey, cantik. Itu tutup. Dia takkan tertutup pun. Akhirnya terbelit-belit rosak. Terbuka juga, rosak keluarga, dapat musibah keluarga tu juga. Dan dia akan efek kepada umat. Nak kahwin dengan siapa, nak apa, berwali apa semua segala. Jadi cukuplah kita dah rosak sekali tu, maka bertaubat,
berhadapanlah dengan kesalahan kita itu. Jadi orang yang baru. Dan orang yang sebaik-baik manusia itu orang yang bertaubat kepada Allah. Pegang benda itu baik-baik. Dan Allah Maha menerima taubat. Dan boleh jadi dengan taubat itulah yang dengan rahmat Allah Ta'ala satu orang tu masuk dalam syurga. InsyaAllah. Insya-Allah. So banyak kekusutan berlaku dalam masyarakat ni sebenarnya, kadang-kadang perlukan bimbingan, nasihat. Tu kadang-kadang tu yang saya terbaca ada bahagian, ada sesi kaunseling. Daripada geng-geng guaman semua kan. Saya kita nak tahu juga macam mana peranan kaunselor ni lah yang menasihati keluarga. Kadang-kadang orang tak nampak macam tadi Ustazah, mesti dia tak tahu. Dosa ni dia ingat boleh tutup dengan benda lain. Sedangkan dosa juga. Dosa bertindak atas dosa-dosa. So kita nak tahu macam mana peranan tu sebenarnya. Kita jumpa lepas ni insya-Allah bersama dengan Tuan Naim. Wallahualam. Lepas tu macam banyak kes yang saya dapat kan. Dia dah pergi tu memang nak bercerai, sungguh-sungguh nak bercerai. Dah 5-6 tahun dah kira kena nak sign je. Nak sign saja, tolonglah bagi bercerai tu kan. Tapi nanti ustaz dia kata kena sabar, kena gini, suami jangan pukul dah. Balik hentam balik. Jadi satu tak selamat. Satu mana dia nak cari jalan penyelesaian. Waktu dia nak main, saya cakap kat dia, saya tak ambil kes ni. Saya dah terang, saya kata kat dia, ni payah dah. Sebab di dalam undang-undang ada satu peruntukan, dia panggil perceraian secara hakam yang saya sebut awal tadi. Nak tak nak, kalau suami pasangan ni salah satu pihak lah, isteri atau suami tadi tak mau, tak nak lagi bersama, dia bercerai juga sebab hakam tu akan lafaz. Walaupun suami tak nak lafaz.